Tentang istiqamah, boleh tengok je. Nota saya hilang. Buka muka surat 4. Jadi kita dah bincang yang mukadimah muka surat 4, istiqamah, beberapa perkara penting tentang bagaimana makna istiqamah itu dizahirkan oleh seorang mukmin. Jadi istiqamah adalah perintah Allah, bukan atas kehendak diri sendiri, yang mana mencari kesesuaian sendiri. Tetapi istiqamah itu dinamakan istiqamah apabila seseorang itu mengikut perintah Allah. Sebagaimana yang ada dalam surah ini, surah 11 ayat 112 ni. Tak apa, Mak, buka Quran je, Mak. Saya ni Mata Haji. Buka terus ayat Quran. Surah 11 ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Jadi Allah memerintahkan fastaqim. Jadi ini perintah daripada Allah menyuruh manusia untuk tetap di atas pendirian dia, teguh di atas pendirian dia. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan barang siapa yang bertaubat bersama engkau, wala tatghaw, dan tidak kamu melampaui batas, dan janganlah kamu melampaui batas. Ya Allah perintahkan istiqamah menurut perintahnya, dan wa man taba, iaitu kembali bersama engkau, janganlah kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, semua dia terhadap apa yang kamu diperintahkan Maha melihat. Ayat ni dijelaskan lebih dalam surah 42 ayat 13, ayat 15. Surah Syura ayat 15. Hmm? 42. Ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt.
ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Ya Allah falidzalika fad'u. Jadi Allah sebut falidzalika, maksudnya li itu ada perkara yang telah diterangkan sebelum. Maka untuk itu li ni jadi dia kata, maka untuk itu hendaklah engkau fad'u. Maknanya apa? Inilah istiqamah. Yang pertama apa dia? Hendaklah engkau mengajak manusia. Fad'u, maka berdakwahlah engkau. Serulah oleh engkau terhadap perintah-perintah Allah ni. Jadi inilah istiqamah kepada apa, puncak yang mendorong kepada makna istiqamah untuk kita buat sebenarnya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk supaya kita dapat mengajak manusia kepada Allah, mengikut syariat yang Allah perintahkan. Fad'u maknanya berdakwahlah kamu, sebarkanlah oleh engkau perintah-perintah daripada Allah, dan istiqamahlah sebagaimana yang engkau diperintahkan. Baik. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah engkau ikut hawa nafsu mereka. Jadi ayat dia daripada atas kita tengok, sebenarnya daripada ayat yang ke-13 sampai 14, yang mana Allah memerintahkan mengikut syariat dan mengikut jalan sebagaimana yang telah diwariskan kepada Nabi yang terdahulu. Adalah ayat yang ke-13 menyebutkan syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Dia telah memberikan undang-undang syariat untuk kamu dalam agama ini sebagaimana apa yang kita tengok ni syari'a lakum. Ayat surah yang sama dia daripada atas. Daripada atas ayat 13 ayat 14. Di syara'a mana apa? Kita kata syariat lah. Dia iaitu Allah telah mensyariatkan oleh dia iaitu Allah untuk kamu daripada agama ini apa yang dia iaitu Allah telah berpesan dengannya kepada nabinya iaitu Nabi Nuh, iaitu menerusi wahyu Allah sebelum ni kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang telah diwahyukan dan apa yang kami telah wahyukan kepada engkau iaitu Al-Quran ini. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan juga apa yang kami juga telah wahyukan dengannya kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa dia? An aqimuddini wala tatafarraqu fih. An aqimuddina wala tatafarraqu fih. Inilah yang kita kena istiqamah. Apa dia? Istiqamah dia tegakkanlah agama. Macam mana nak tegakkan agama? Tegakkan agama kena buat seorang-seorang ke ataupun kena buat ramai-ramai? Ke buat solat semua-semua pergi masjid, balik masjid je? Ke kena buat sesuatu? Cukup tak kita hari ni kita kata kita tegakkan agama? Saya hari pergi masjid, balik, pergi balik. Itu nama dia tegakkan agama tak? Maksiat keliling ni, tengah jalan naik motor tu keliling ada maksiat semua. Ramai orang tak faham Quran lagi. Apa dia buat? Dia pergi balik masjid je ke ataupun apa? Saya nak tadarus, nak khatam 30 juzuk. Buat. Itu nama dia orang menegakkan agama ke ataupun apa dia?
Ya, tak sempurna. Macam mana kita kata tak sempurna tu? Bolehkah itu nama dia menegakkan agama tak? Kalau buat untuk dia je, itu ikut perintah Allah tak? Ikut perintah Allah tak? Kita boleh macam tu. Kalau Allah suruh kita buat apa? Dalam surah 66 ayat 6. Surah 66 ayat 6 apa dia? Jaga diri dan keluarga. Cuba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, peliharalah diri kamu dan ahli ni keluarga ke, dia ada bertahap lah. Pertama, ahli keluarga lah terdekat, suami dengan isteri dengan anak. Seterusnya masyarakat lah, termasuk masyarakat. Jadi Allah perintah bukan untuk diri sendiri, tapi termasuk wa ahlikum. Itulah kewajipan dia. Maknanya kita mesti ambil kedua-dua, tak boleh ambil salah satu. Itu nama dia tak sempurna mengikut perintah Allah. Jadi dia mesti ambil seluruh apa yang Allah perintah usahakan. Jadi ini perintah utama Allah. Inilah perintah untuk ditegakkan. Untuk apa? Tujuan dia, kenapa Allah perintah wa aqimuddin ni tadi? An aqimuddin kan? Hendaklah kamu menegakkan agama kamu. Iaitu dengan apa? Misi utama dia, kenapa kita wajib menegakkan agama kita? Supaya kesemuanya selamat daripada azab Allah. Ini perintah Allah ni. Bukan diri sendiri saja, tetapi juga ke keluarga. Kerana di sana ada sesuatu yang amat berat untuk ditanggung oleh manusia, iaitu neraka Allah tu, azab daripada malaikat yang dahsyat yang Allah terangkan. Baik, balik pada surah 42 ni. Ayat ke-13 tu. Jadi dia ada di situ perintah, ada larangan. Jadi bila Allah sebut, dia mesti ada dua benda. Satu suruh buat, satu suruh tinggalkan. Bila Allah kata an aqimuddin, itu perintah. Perintah manusia perlu menegakkan agamanya. Sebab itu dalam surah yang ini surah 3 ayat 104. 3104. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Dia Allah kata wal takum minkum. Apa makna dia? Hendaklah semua. Wal takum, hendaklah semua daripada kalangan kamu. Di lam tu, lam apa? Kalau bahasa Arab tu lam apa tu? Jadi wa ada lam takun. Ni lam macam ni ada isim kan? Ada fi'il. Minkum. Ummah. Di lam ni lam amar, perintah. Lam ni lam perintah ni. Jadi hendaklah umat, satu umat daripada kalangan kamu. Jadi masalah kat sini ni ada daripada kan? Daripada ni dia ada dalam terjemahan dia kata apa? Ada di antara kamu, maknanya semua ke ataupun mesti ada sebahagian je? Macam mana? Ustaz je ke ataupun murid sekali? Semua kena buat kerja ke sebahagian je buat kerja? Semua, betul lah? Betul ke semua? Ini kata min tu daripada kan? Maknanya kenapa? Ada hujah tak? Di min ni ada dua, ni dalam bahasa ada dua lah. Dia ada banyak lagi tapi dalam hal ni dia ada dua. Satu lid tajnis. Satu lid tabaid. Untuk sejenis, untuk semua jenis, untuk sebahagian. Tajnis maknanya semua, seluruh, setiap jenis, setiap bangsa, setiap umur, setiap kaum, tak kira jenis apa pun. Setiap jenis dari segi kemampuan dia, kaya ke, miskin ke, tak kira jenis. Itu maksud. Tabi'id sebahagian. Jadi hendaklah mana satu nak pakai? Semua ke atau sebahagian? Semua ke sebahagian? Kalau kita kata sebahagian, ada yang boleh rehat yang lain, kan? Masa zaman Nabi, sahabat-sahabat tu semua ke sebahagian je buat kerja? Semua, kan? Jadi sebab itu antaranya Imam Qurtubi dia kata ini ada yang terjemahan dia kata apa? Sebahagian. Hendaklah ada daripada kalangan kamu. Tapi bagi dia apa? Ini adalah maknanya menunjukkan semua. Bila sebut perintah Allah ni untuk apa? Untuk sebab apa? Halal tak kita membenarkan diri kita kena bakar dan orang lain dalam neraka? Halal ke haram? Haram, kan? Perintah kita biarkan diri kita kena bakar ni haram, biarkan diri kita apa? Dibakar oleh api neraka tu. Betul tak? Haram tu. Maka bila sesuatu ni haram untuk dilakukan, haram buat ni, kita tak boleh biarkan diri kita ni dibenarkan api neraka membakar kita. Maka satu perkara cara dia untuk apa? Kita mengelakkannya dengan apa? Ni. Semua kita hak kena berdakwah kepada semua. Sebab apa? Bila kita biarkan mereka semua diazab oleh Allah, maka ini satu perkara yang
apa dia, menyebabkan jawapan kita di akhirat nanti susah. Susah untuk kita berhujah dengan Allah nanti kenapa tak buat kerja lah. Jadi sebab itu di sini makna dia hendaklah semua dari kalangan kamu usaha untuk apa? Sebab kalau kita tengok satu lagi benda, kalau dalam surah 22, cuba tengok. Kalau untuk sebahagian ni contoh, kalau kita kata sebahagian, surah 22 ayat 30. Kalau kita kata min tu kan, sebahagian je. Semua makna min mesti sebahagian je, dia tak ada makna semua. Kalau kita tengok dalam surah 22 ayat 30. Adakah yang ni juga kita boleh kata sebahagian? Surah Al-Hajj, Nah, ayat dia di bawah tu. Jadi zalik, demikian itu, wa may yu'azzim hurumatillah, siapa yang mengagungkan penghormatan pada Allah, fa huwa khairul lahu inda rabbih. Mana wa uhillat lakum an'amu illa ma yusla alaikum fajtanibur rijsa, maka jauhilah kamu rijsa minal authan. Maknanya apa? Jauhilah kamu, kalau ar-rijsa ni atau min, jadinya jauhilah kamu najis daripada sebahagian bala je. Ada sebahagian bala boleh ambil. Faham? Maknanya sebahagian bala kena jauh, sebahagian bala kita sembah lah. Kalau min tu maknanya sebahagian. Boleh faham? Sebab itu min ni maknanya apa ni? Sepatutnya maknanya semua lah. Semua kita tak ada kecuali. Kena usaha untuk apa? Apa perintah Allah ni dalam ayat ni? Wal takun ni. Ni. Apa perintah dia? Yad'una ilal khair. Tu tadi. Sebab itulah Allah kata istiqamah tadi, falizalika fad'u. Maka Allah kata yad'una ila al khair. Ini nombor satu dulu. Jadi hendaklah kamu semua berusaha untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Apa makna khair? Kebaikan macam mana? Jelas tak? Jadi kalau kita secara abstrak kebaikan, ni abstrak. Sekarang ni kita fikir kebaikan abstrak. Betul tak? Ada tak manusia ataupun agama lain yang ajak keburukan? Ada tak agama lain dia mengajak kepada nilai-nilai buruk? Tak, bukan nilai-nilai murni, ada tak? Mereka pun tak mengaku itu agama mereka. Jadi kalau kita pun masih abstrak lagi kebaikan, kita pun kata sama je lah. Orang lain pun ajak kebaikan juga. Apa beza kita umat yang ajak kebaikan dengan agama lain yang ajak kebaikan? Maka dia bukan abstrak benda ni sebenarnya. Dia bukan abstrak, dia konkret. Kebaikan itu satu yang konkret, bukan abstrak. Akhirnya kita ternampak apa kebaikan. Akhirnya kita pun sama je. Tak ada beza agama Islam dengan agama lain lah. Betul tak? Bila Islam tu anggap kebaikan itu satu yang abstrak, agama lain pun kata macam tu. Maka dia tak ada hujah yang kuat. Akhirnya apa? Dia senanglah terikut budaya orang lain, agama lain. Apa sebenarnya ni? Konkret dia apa? Sebab tu nak tahu konkret dia apa, kena tanya siapa? Siapa pandai tafsir Quran? Abbas. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Nabi suruh tanya, khudul Quran minar aba'ah. An Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Apa Ibnu Mas'ud kata kepada sahabat-sahabat dia ni? Bila baca ayat ni dia cakap apa? Sebab tu kita kena konkretkan dia. Apa benda maksud dia khair ni? Jadi dia kata yad'u yad'una ila ittiba'il Quran, itu maksud dia. Al-khair adalah Al-Quran. Sumber kebaikan Quran lah. Mustahil lah manusia ni suruh buat baik tapi tak nampak, bukan Quran dia punya sumber. Mustahil. Sumber kebaikan adalah Al-Quran.
Jadi kita ajak orang buat baik tapi tak sampai kepada inilah kebaikan sebenarnya. Itu ada masalah lagi. Belum lagi. Itu masih abstrak, masih keliru. Bila-bila masa boleh datang syubhah masuk, dia keliru. Dia tak tahu. Sebab tu akhirnya apa? Banyak tak buat baik? Banyak kita ikut siapa? Kadang-kadang ada orang buat baik dia ikut siapa? Dia ikut Quran ke kadang-kadang ataupun dia ikut cara missionary. Cara missionary lah. Sedangkan kita berbeza cara kita dakwah lain. Bawa Quran, bukan bawa makan je. Betul tak? Jadi itu penting. Akhirnya manusia dia bukan bergantung kepada apa? Allah. Ramai orang miskin kan? Kita bawa dia bagi keperluan. Dia keluar daripada kemiskinan mungkin, dia dapat makan, tapi dia tak keluar daripada kejahilan. Betul tak? Ramai orang kita usaha keluarkan daripada kemiskinan, tapi tak keluarkan dia daripada kejahilan, kebergantungan kepada manusia, tak keluarkan. Dia tetap juga akhirnya dia bergantung kat siapa? Dia tunggu orang tu bagi makanan. Betul tak? Jadi dia akan rasa bangga, rasa seronok, dia akan naikkan siapa? Dia akan naikkan siapa? Dia bukan tinggikan Allah lagi, tapi dia akan tinggikan manusia pula. Faham? Jadi ini satu benda yang kadang-kadang perlu hati-hati. Sebab apa? Fakir makan dengan fakir ilmu mana lagi bahaya? Fakir ilmu. Manusia tak kenal Tuhan dengan manusia tak dapat makan mana lagi bahaya? Tak kenal Tuhan. Kerana makan menyebabkan manusia lupa Tuhan, maknanya patut bagi makan ke ataupun sebenarnya lebih patut bagi ilmu? Sebenarnya bagi ilmu lah. Tapi sebab tu kita Islam datang dengan dua-dua tu. Tak lengkap kalau bawa satu je. Mungkin ramai bagi makanan tapi tak bagi ilmu. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu juga. Tak nampak kepada apa yang kena diajak. Sebab tu dia kena, sekarang ni kita tak boleh main abstrak-abstrak. Memang agama suka mengabstrakkan sesuatu. Agama lain ni cara dia nak attack agama kita adalah apa? Sesuatu yang konkret dia jadikan abstrak. Betul tak? Habis. Agama kita kukuh ni, tapi dia akan kata ini dia akan masuk lencong, jadi pecah jalan macam-macam. Jadi akhirnya tak nampak kepada sumber kita yang paling patut sekali kita pegang. Itulah kita kena jelas. Kata Ibnu Mas'ud, dia tekankan ayat ni, dia beritahu ni Ibnu Mas'ud ni dia ajar kat siapa? Dia beritahu siapa? Orang yang ada dengan dia tu bukan orang-orang calang-calang, orang berilmu juga. Kita lagilah kena tahu, kena faham ayat ni. Itulah al-khair. Baik. Sebab itu Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Khairukum Cuba kita baca, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang terbaik daripada kalangan kamu adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Baik. Di ini apa yang perlu kita ajak, iaitu ajaklah manusia kepada Quran. Itulah maksud juga keterangan daripada ayat dalam surah-surah yang kita baca ni lah, surah Fad'u, apa maksud dia? Ajak manusia kepada perintah Allah dalam Quran. Bila berapa orang nak kena ajak? Semua atas kapasiti masing-masing. Atas kapasiti masing-masing. Dia mesti ada usaha itu. Baik. Bagus bagi makan. Kena selang ke kena bagi? Kena cakap juga. Kena bagi tahu. Sebab tu kita pergi rumah, contoh ada dah buat macam itulah. Kita bawa, datang, kita bawa makanan. Dia kena bijak sikit lah. Kadang-kadang tu ada orang kan, dalam bab dunia kita boleh buat, kita pun kena usaha buat. Kami pun kena berubah, kena buat macam tu juga. Kalau kita lepas ni pergi, kita berborak dengan dia, kita tanya ke kan,
Sebab dia suka kan, dia bersedia bila orang tu nampak nak membantu dia, pertama dia jadi kawan dululah kan. Bila dia suka nak orang nak membantu ni, mereka merasa nak menghargai kan. Masa itulah kita nak masuk tu. Tanya dia, bagi dia cakap lu kan. Tahu masalah dia apa, kita cakap kami akan bantu semua. Lepas tu tanya, Quran boleh baca tak contohnya? Tak boleh baca, okey. Tapi kita buatlah macam tu, macam syarat dia. Faham? Jadi kalau usaha ni tengok kemajuan dia dapat, okey kita bagi, kita tambah lagi benda, kita bagi kat dia. Itu satu dorongan untuk mereka akhirnya. Dia akan bukan nak makan je. Dia akan nampak sesuatu benda yang lain. Kita kena bagi dia satu makanan yang lebih hebat lagi, iaitu makanan daripada Allah ni. Quran ni apa? Hidangan daripada Allah, ma'idatun minallah. Kan? Hidangan itu paling besar yang kita kena uruskan untuk manusia sebenarnya. Jadi jangan datang, sebab tu kena ada ilmu dulu tu. Kena tadabbur sikit kat rumah. Kadang kita tadabbur dalam kelas ni, semua orang dah tahu tadabbur dah, berapa kali dekat benda yang sama. Tapi ada orang yang mungkin tak mampu nak datang. Kan? Orang tak mampu nak datang, dia pun tak tahu, padahal dia silap-silap, dia lebih lagi dengar sekali, mungkin dia lagi ikut dengan cepat. Tapi dia tak mampu nak datang. Kita lah kena pergi kat dia. Sebab tu ziarah bukan seziarah kosong bawa makanan, tak. Kadang-kadang kita takut nak cakap Quran kan? Pelik tak? Benda lain kita boleh cakap. Tapi kenapa bila Quran je, dia macam sesuatu yang jauh sangat. Nabi datang, inilah Nabi cakap, siapa-siapa pun. Sampaikan siapa Nabi datang, Nabi bukan kat orang Islam je. Nabi pergi rumah siapa? Nabi pergi rumah Yahudi, Nabi pergi. Itu orang kafir, kita tak suruh sampai situ. Kita suruh pergi rumah orang susah, orang Islam ni. Yang mana ramai yang tak boleh baca Quran, yang tak tahu pun. Sebab ada yang ustaz pergi kan, ustaz mana? Ulamul dakwah contohnya, boleh tengok dia pergi. Dia pergi dan dia buat apa? Sampai ke Sabah dia pergi kan. Bila dia bagi seorang tu, dia jaga ibu dia, memang dia tak boleh. Memang dia apa? Dia jaga ibu dia seorang je anak lelaki. Dia jaga ibu dia kena berhenti kerja. Kan? Jadi itulah nak selama 6 tahun dia macam tu je. Akhirnya apa? Memang dia tak tahu apa-apa lah. Bila datangnya dia bawa Quran, dia menangis. Oh inilah dia sebenarnya. Dia maknanya dia nak tapi dia tak tahu. Kita tak bawa dia, nampak. Lepas dapat tu dia cukup rasa. Baru dia rasa ini dia sendiri akui macam tu lah. Dia menangis dapat Quran, dia peluk Quran, dia menangis cukup-cukup. Kita tengok pun memang sedih. Itulah satu benda yang kita kadang-kadang kita rasa macam kita hari ini dalam kelompok kita je, kita mengajar ni kan, selesa je. Kita dapat pergi balik kuliah ilmu ni. Tapi sebenarnya fad'u ke tak? Dakwah ke tak? Ini istiqamah kat sini, fad'u. Bila kamu dah belajar tadi, falizalika, dengan apa yang kamu belajar, kamu kena buat apa? Fad'u. Sebarkan, ya Allah, saya pun sekali. Selesa ajar kat sini je. Tapi nak turun padang ke tempat orang yang patut tahu, kita pernah pergi tak? Kita tak pernah sampai macam Nabi. Nabi pergi mana? Pergi Taif kan? Sampai balik berdarah-darah untuk sebarkan Quran kat Taif, bagi tahu apa yang Allah perintah dalam Quran. Kita tak payah pun. Sebab tu kadang-kadang jangan biar kosong, rugi je. Kita bagi makanan saja, tapi tak bagi sesuatu yang lebih besar daripada makanan. Apa dia? Al-Quran, ilmu tu. Kurang-kurangnya pertama cakap ke dia, okey kita apa? Kata, okey anak-anak ada tak kan? Okey kita nak support anak-anak untuk baca. Macam itulah. Ramai je orang nak punya kalau kita cakap macam tu. Okey ni kita dah ada seorang dah. Kita peganglah dah macam mana Kristian buat kan. Nanti dia bagi Bible dia lah. Kan? Itu sepatutnya kita lagi kena buat. Sepatutnya kita lagi patut bawa kalam Allah ni kepada orang-orang macam ni. Pertama mestilah orang-orang yang susah kat kita, kat celah yang kita tak tahu kan. Baca Quran pun tak tahu. Contohnya, ini kita kena buat. Inilah yang kita kena. Ini baru datang makna istiqamah tu pun tegak tu. Baru tahu makna istiqamah ke tak. Itu lebih besar lagi yang kita kena lakukan. Baik, sebab itu balik pada surah tadi. Surah apa? Al-Hajj. Al-Hajj pula, surah Syura. Mungkin ada 42 ayat 15. Mungkin ada sesiapa kat sini yang tahu lagi dalam puasa ni kita boleh buat program kita apa dia? Pergi kita bawa dia, kita raikan dia, kita bagi dia ni kan. Buka ke apa kan sama ni. Lepas tu
slot sikit siapa, Cikgu Zabidi ke. Cikgu Zabidi sebagai orang yang umur kan, tadabbur dekat tu, cerita tentang sebenarnya apa rahsia dalam Quran. Oh, ini sebenarnya. Jadi kita bagi tahu dari tentang apa Quran suruh sabar. Quran kata berbakti kepada ibu bapa macam mana. Oh, semuanya dalam Quran. Bagi dia nampak. Macam itulah kadang-kadang kena buat. Itu sesuatu yang kita kena lakukan. Baru betul-betul apa kita sebenarnya sedang sampaikan kepada golongan yang lebih besar lagi lah. Okey. Sebab nama dakwah ni, seruan ni, satu lagi makna dia apa? Dakwah ni seru kan, iaitu kepada yang tak mendengar, bagi tahu kepada orang yang tak tahu. Jadi sekarang ni kita ni dakwah ke? Ini mengajar, bukan dakwah. Ni orang yang dah tahu dan cuma menambah ilmu kan. Dakwah ni orang yang tak tahu, sekarang ni kita pergi tempat dia, kita beritahu. Pernah buat tak yang tu? Itu yang susah sekali nak buat. Itu paling susah nak buat. Itulah kerja Nabi dan sahabat buat. Sampai mereka hampir dibunuh semuanya. Kita tak rasa pertembungan sebab tak buat benda tu. Kita rasa selesa kan. Tapi bila buat baru tahu, oh rupanya jalannya bukan susah, bukan mudah macam yang kita rasa. Oh, susah sangat. Ketika itu barulah nampak kamu nak istiqamah ke tak betul-betul. Sebab ramai yang sebenarnya lebih berhak untuk, banyak lagi yang berhak nak untuk tahu, dan mana kita kena pergi menemui mereka sebenarnya. Itu terbesar. Tabligh buat lah, tapi cumanya dia ajak kepada kadang-kadang fadilah amal dia lah, kitab tu. Sekarang ni kita ni, Ibn Mas'ud kata apa? Ajak ni Quran, kita tadabbur Quran kat situ. Usaha yang itu. Sama, tabligh bagus. Kadang-kadang contoh itu kita kena ikut. Kena buat macam tu. Ajak kepada pergi masjid kan. Kita dengan apa yang kita ada, kita nampak, oh ini sebenarnya Quran ni kan. Dengan cara kita pula. InsyaAllah. Okey. Jadi kalau ada siapa-siapa, Cikgu Roslan, celah-celah kan, Cikgu panggil saya pergi. Saya pun nak buat juga. Kita pergi rumah dia, ziarah dia, nanti borak-borak lalu kan, bagi dia, kita bawa lah apa-apa. Okey, Ustaz jemput, Ustaz cakap saya ke, Cikgu Zabidi ke, siapa lah. Kita kena cuba, baru kita tahu macam mana kita nak dakwah macam tu. Sekarang ni kita tak tahu. Cakap macam ni saya senang lah. Tapi untuk orang yang macam tu, macam mana kita nak cakap sampai dia. Dan kita kena yakin yang Quran itu adalah mukjizat. Jangan cakap kata kita sebut kata-kata Allah. Kata-kata Allah ni dia yang dapat apa? Masuk ke jantung manusia, hati manusia. Kita punya kata-kata tak ada apa-apa. Mesti yakin dengan tu mukjizat Quran datang. Sekeras hati mana pun, macam Umar Al-Khattab nak bunuh Nabi pun, dengan Quran apa? Dia paling cinta kat Nabi. Kan? Demikianlah kita lebih-lebih lagi, kita bukan Umar Al-Khattab pun, tak nak bunuh Nabi pun. Kita cuma pergi, cuma dia tak tahu je. Cuma beritahu. Kan? Jadi itulah yang kita kena buat. Boleh aku? Cari. Makanan kena bagi juga. Quran sebagai? Bukan macam tu. Bukan caranya. Makanan sebab tu kita kena bagi kan. Itu cara dia. Cuma jangan bagi makanan je. Kan? Betul itulah dakwah. Ya, rohani dengan jasmani kan. Kena bagi. Jadi kita bawa makanan dengan bagi apa? Berdakwah sikit sekali. Ya. Kan? Jadi maknanya tarik dia lah, tarik dulu duit dia lah. Ya. Baru sampaikan. Ya, betul. Jadi sebab Allah, dalam perintah Allah banyak dakwah ni, antaranya ayat yang kita baca ni. Ada tak dalam Quran suruh bagi makan? Ada juga. Ya. Ada tak dalam Quran suruh berdakwah? Jadi kita nak ambil dua-dua ke ambil satu je? Macam mana pula nak ambil satu je? Ya. Jadi kena ambil dua-dua. Selalu orang fikir ambil satu je. Itu memanglah lepas je lah, lalu je. Tapi orang tak pelik, dia ambil satu je. Dia tak ada bawa makanan.
Ada juga, ada. Kena tengok juga. Tapi lain lah kan, tapi kita kena usahakan benda tu lah. Sebab berdakwah tu berbeza sikit. Ni satu benda yang bagi kami baru lah. Tapi bagi orang lain yang lebih mungkin mereka hebat kan, benda-benda macam ni lah yang kita kena lakukan. Supaya apa, kita tak nak termasuk ayat yang orang ambil sebahagian, tinggal sebahagian. Tu boleh termasuk juga kadang-kadang tu. Apa dia? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kamu beriman dengan sebahagian, kamu tinggal sebahagian. Kadang-kadang perkara tu. Jadi benda yang senang kita ambil, benda susah tak nak buat. Dengan bagi makan, dengan nak cakap, mana lagi senang? Bagi makan senang, kita ambil yang tu je selalu. Tapi nak dakwah memang susah. Itu ya Allah tanya tu. Jadi Yahudi dia buat apa? Dia ambil yang senang, dia tinggalkan. Betul tak? Hukum Allah yang senang-senang dia ambil semua, yang lain-lain dia tinggalkan. Tak boleh macam tu. Kita kena usaha untuk dapat semua. Itulah pahala besar. Pahala besar. Kan? Sebab kita macam Nabi, Nabi cukup apa? Nabi cintakan semua manusia ni. Apa yang Nabi lebih sayang? Nabi cinta apa? Jadi Nabi paling bimbang bila manusia kena azab. Nabi tak nak. Berbanding dengan sebab tu Nabi ketika Sumayyah kan diseksa dan nak dibunuh, Nabi kata apa? Fasbir ala Yasir. Sabarlah keluarga Yasir, sabarlah. Ada tak Nabi kata Nabi tebus dia ke apa? Nabi pun maksud tak mampu nak tebus apa-apa. Nabi kata sabar, Nabi kata apa? Dia kena seksa tu, Nabi kata sabar, jangan mengalah. Maknanya apa? Padahal boleh kata dah lah cukup, mengalah je. Nabi bimbang, tapi tak. Sebab apa? Nabi lebih takut kalau dia ketika kena seksa tu, lalu dia mengalah, lalu menyebabkan dia masuk neraka. Nabi nampak dah ini dia peluang untuk syurga dia besar. Nabi kata sabar dan terus sampai dia mati. Nabi lega ketika itu. Sebab apa? Itu jalan untuk dia ke syurga. Tengok, nampak tak fikiran Nabi macam mana bimbang kat manusia? Kita lebih bimbang orang kalau rumah terbakar, kita pergi tak laju pergi. Simbah air tak kenal pun kita pergi kan, tolong. Nabi bimbang seolah-olah Nabi nampak sekarang ni neraka nak membakar manusia. Itu lagi Nabi takut daripada kita takut orang kena bakar rumah terbakar tu. Itu tahap bimbang Nabi nampak akhirat. Itulah yang paling Nabi bimbangkan. Sebab kita nampak manusia dengan kasih sayang, kita rasa ya Allah, kita takut. Macam mana kita takut kita kena azab, kita takut orang lain juga kena azab. Macam mana kita takut kalau kita tak ambil panduan Allah ni, Quran ni menjadi panduan kita, menyebabkan kita diazab tinggalkan Quran. Kita juga tak nak orang lain meninggalkan Quran lalu mereka diazab. Betul tak? Betul tak? Punca manusia diazab sebab apa? Antaranya tinggalkan Quran lah. Cuba buka surah 25 ayat 30. Ya. Tak, kita bagi dia makan, dibagi. Ini pengalaman, kita boleh tengok contoh yang orang dah buat. Ya Allah, saya rasa macam kita kena buat benda ni. Dan sebenarnya tengok Nabi ni dia bawa rahmah. Sikap Nabi ni rahmah. Sebab tu dalam masjid Nabi apa yang banyak? Masjid kita banyak apa? Surau kita banyak apa? Kita buat perbandingan masjid Nabi dengan surau masjid Nabi, apa yang banyak dalam masjid? Quran. Apa yang banyak dalam masjid? Kita surau kita banyak apa? Banyak perkasan kan? Nabi banyak apa? Banyak apa nama dia? Ahlus Sufah, orang susah banyak kat masjid Nabi. Abu Hurairah duduk masjid Nabi je. Orang susah ni, Ahlus Sufah ni apa keadaan dia? Keadaan dia tak makan kadang sampai 3 hari dia tak makan, biasa je. Dia duduk masjid sebab apa? Sebab apa? Dia nak jaga diri dia kan. Nabi lindung mereka. Nabi pun tak makan sama. Kalau dia orang tak makan, Nabi lagi tak makan. Sebab macam tu sekali. Apa saja Nabi dapat, Nabi bagi terus ke Ahlus Sufah tu. Begitu rahmatnya Nabi. Dan kerana apa? Berkat tu, Ahlus Sufah ni lah. Ahlus Sufah ni siapa?
Orang yang tak ada keluarga datang daripada mana-mana sebatang kara, Nabi ambil dia. Yang ibarat boleh jadi pengemis lah kalau kita kata. Tak ada apa-apa. Nabi jaga dekat masjid dia. Kita ini perkakasan banyak kat masjid, tapi orang susah pergi tengok tak? Pergi ajar ilmu tak? Macam mana? Akhirnya dengan orang susah ni, Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Ahlu Sufah. Berapa hadis dia riwayatkan? Hampir 500, 5,000 hadis. Dia siapa? Orang yang tak ada apa-apa. Ahli Sufah, orang duduk kat masjid, baju selai je, makan kadang-kadang 3 hari, macam pengemis. Tapi hari ni kita baca ilmu daripada dia. Sebab itu kemungkinan kita didik orang-orang yang tak tahu ni, anak-anak ni, silap dia lah yang berbakti kepada masyarakat ni dengan ilmu yang besar tu. Kadang-kadang orang kaya ni dia banyak benda lain, tapi orang yang ni dia fokus kat situ. Kita tak nampak benda tu, kita tinggalkan je. Kan? Bagi makan contohnya, rugi. Banyak orang-orang yang macam pengemis. Kalau anggapan hari ni kita kata Abu Hurairah tu macam pengemis je lah. Oh, tapi tidak, dia adalah orang yang lebih mulia daripada kita. Hari ni kita baca hadis-hadis ni daripada orang yang dianggap yang macam tu je. Yang orang yang tak ada pakai, yang bajunya selai je, yang makan tak cukup. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Kerana apa? Kerana guru yang hebat ni tadi, Nabi. Macam mana Nabi buat masjid dia macam tu. Yang ini kita masjid hebat, kaya dengan perkakasan. Nabi masjid dia apa dia? Pelepah tamar dia. Tiang dia pohon kurma je. Tapi ahli dalamnya hebat. Bukan orang kaya, tak perlu kaya. Miskin yang tak ada apa-apa, tapi tengok hebat umat ketika itu. Kita perkakasan macam-macam, tapi macam mana? Kan? Kita kena buat lah. Jadi tak payahlah nak panggil sampai duduk masjid. Tak, kita pergi. Banyak orang yang perlukan ilmu. Kan? Itu kita kena fikirkan. Itu tanda kita, ya Allah, kita sayang. Rahmat kita juga kena bawa rahmat pada orang keliling kita lah. Ini saya cakap ni untuk diri saya jugalah, yang memanglah kita boleh mengajar macam-macam, tapi banyak perkara yang kita tak buat. Hakikatnya tanggungjawab kita tetap akan dipertanggungjawabkan. Jadi itulah saranan saya lah kalau ada 25-30. Dalam surah 25 ayat 30 tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca daripada ayat 26. Ayat 26. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Di kerajaan pada hari ini al-haq, benar.
milik Ar-Rahman, iaitu Allah yang Maha Pemurah. Dari ayat ni dia ada dua elemen. Kerajaan pada hari ini adalah benar, menggerunkan bunyi dia. Tapi Allah kata milik Ar-Rahman, Allah tu Maha Penyayang. Lagi wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Jadi untuk orang beriman hari ini memang milik Allah semuanya, hari yang menakutkan, tapi Allah kata aku akan menjaga orang-orang beriman ni. Sebab tu Allah kata Lilir Rahman. Allah Maha Pemurah kepada orang-orang beriman ketika hari itu. Wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Tetapi pada hari ini ke atas orang-orang yang kafir hari ini cukup apa? Cukup dahsyat, cukup berat bagi mereka. Wa yauma ya'addu zalimu 'ala yadayhi. Dan pada hari orang-orang yang zalim itu akan gigit tangan dia, jari dia kerana menyesal. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dia berkata, alangkah baiknya dulu aku mengikut jalan Rasul. Ikut jalan Rasul. Rasul macam-macam Nabi buat. Kita tengok sirah Nabi, ya Allah, Nabi begitu besar perjuangan baginda, yang mana sampai nikmatnya pada kita hari ini dengan Quran ni. Ya wailata laitani lam attakhis fulanan khalila. Lalu dia kata apa? Alangkah celakanya aku. Alangkah baiknya aku tidak ambil fulan ini sebagai teman. Laqad adallani an zikri. Dia benar-benar telah menyesatkan aku daripada peringatan ini. Jadi salah satu nama Quran apa? Az-Zikr. Jadi nama Quran Az-Zikr. Jadi kita kena beriman kepada semua nama Quran. Selalu kita nama Quran Al-Quran apa dia? Bacaan saja. Jadi kita pun guna untuk baca saja. Sedangkan nama lain daripada Quran Az-Zikri, kena ambil peringatan dalam Quran. Sebab nama lain dia adalah Az-Zikr. Jadi ba'da izja'ani, peringatan ini iaitu Quran, sesudah datang peringatan ini kepada aku. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Dan syaitan itu sememangnya sentiasa berusaha untuk mengecewakan manusia. Bila? Syaitan nak kecewa kita bukan kat dunia, hari ini nanti. Misi syaitan adalah dia akan kecewa kita di hari akhirat. Jadi waqala rasulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Kaumku ini mereka mengambil Quran ini menjadikan Quran ni apa? Mahjur. Satu barang yang ditinggalkan. Dia tak sebut secara khusus. Dia boleh masuk dalam semua sudut. Politik ke, sosial ke, kekeluargaan ke, ekonomi ke, ibadah ke, akidah ke, akhlak ke, dakwah ke, semuanya mahjur. Faham? Dia tak ambil, tak ditinggalkan. Mahjur ni maknanya apa? Hijrah maknanya, ada perkataan hijrah maknanya pindah dari satu keburukan kepada kebaikan, ataupun pindah dari segi sikap baik buruk kepada sikap baik, atau dari segi tempat yang buruk kepada tempat yang baik. Itu hijrah. Bila sebut mahjur, dia jadi terbalik pula. Apa dia? Dari tempat baik pindah ke tempat buruk. Kita ada panduan hebat, panduan yang baik, kita pergi pindah kepada panduan yang lain. Quran panduan terbaik, al-khair, kan? Panduan terbaik kan? Kita pindah kepada panduan yang buruk, ambil daripada idea orang lain pula. Itu nama dia mahjur. Jadi dia jadikan Quran ni barang yang tidak dipedulikan. Sebab tu mahjur yang mana antara makna tidak diindahkan, tidak dipedulikan ajaran-ajaran di dalamnya. Antara mahjur kata ulama apa dia? Dia ambil Quran sebahagian je. Quran dia ambil untuk baca, peringatan dalamnya dia tinggalkan, tak dapat manfaat. Sama juga, mahjur juga. Ataupun Quran dia ambil untuk belajar je, untuk amal saja, untuk ni tapi tak diamalkan, pun sama juga. Jadi dia berperingkat-peringkat. Apabila perintah Allah perintah untuk buat, lalu dia tinggalkan perintah tu, sedangkan dia tahu itu juga mahjur. Jadi kita berusaha untuk jadi terbaik, supaya apa? Tidak termasuk dalam golongan yang Allah sebutkan dalam ayat ni lah, yang mengabaikan Al-Quran ini. InsyaAllah. Baik.
Jadi itu istiqamah yang saya nak ketengahkan, iaitu dalam hal sebenarnya tujuan kita semua buat ni adalah untuk menjadi umat yang boleh menyebarkan Al-Quran. Tujuan kita datang belajar tentang istiqamah supaya apa? Kita keluar menjadi golongan yang apa? Berani untuk menyampaikan dan istiqamah di atas perintah Allah tersebut. Falizalika fad'u. Dengan ilmu yang kamu ada sekarang, maka serulah manusia lain. Berdakwahlah kepada orang lain, sampaikanlah pada orang lain. Wal takum minkum ummah. Jadilah kamu semua satu ummah yad'una ilal khair, yang mengajak manusia untuk ikut Quran. Ajaklah manusia untuk ikut Quran. Kalau kita ajak manusia untuk ikut kita, kita akan sakit hati kalau orang tak ikut. Kalau kita ajak manusia untuk ikut Quran, kalau orang tak ikut, kita nak sakit hati ke? Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu sakit hati. Kan? Tak perlu apa? Nak terasa apa-apa. Sebab apa yang boleh milik hidayah siapa? Kita kerja sampaikan je. Jadi teruskan buat dan tak akan putus asa. Buat lagi dan buat lagi dan buat lagi. Itulah. Okey. Jadi dalam nota ni dia ada berbahagian lah. Saya tak masuk dalam yang tu. Ucapan pertama, makna istiqamah dengan ucapan. Pertama mesti menzahirkan ucapan kita tauhid, syahadah kita la ilaha illallah, dan kita juga telah sebut dalam surah Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua mesti ialah ada ilmu. Ini yang penting. Ilmu. Dan yang ketiga niat, tujuan. Yang ketiga perbetulkan niat di bagi nombor 5 tu. Dan yang keempat amalan. Ditengok dalam muka surat 5 ada satu hadis pada bab amalan tu. Umar daripada Amrullah Ibnu Umar berkata, kita baca inna ahsanal hadisi kitabullah, surat 5. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa inna ma tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Jadi sesungguhnya sebaik-baik bicara adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk urusan adalah muhdatsat, ialah urusan yang direka-reka, diada-adakan tanpa ada hujah dan contoh yang benar. Jadi wa inna ma tad'una la'at, dan sesungguhnya apa yang kamu dijanjikan pasti akan datang, pasti akan berlaku. Wa ma antum bimu'jizin, dan kamu tidak akan dapat keluar, dapat menang daripadanya. Mu'jizin apa ni? Dapat melindungi diri daripada hal tersebut. Jadi ini kita kena antaranya kena mengukuhkan ilmu kita tentang Quran dan hadis ni lah. Sebab tu kita masuk belajar hadis dan sebagainya. Kenapa halangan utama syaitan ni sebenarnya dia halang untuk orang apa? Halangan utama dakwah ni apa dia? Halangan utama yang menyebabkan kita lemah. Buka surah 41 ayat 26.
ayat 26. Jadi kita kena bina sesuatu kekuatan supaya apa? Halangan ini tidak berjaya. Supaya halangan ini dapat dihapuskan. 41:26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Dan orang-orang yang kafir berkata, la tasma'u li hadzal Quran, jangan engkau mendengar Quran ini, walghaw fihi, dan buatlah hiruk pikuk ataupun apa, gangguan, buat gangguan padanya supaya kamu dapat mengalahkan. Jadi kenapa punca kita ni kalah? Punca dia bila kita apa lagi terganggu dengan Quran. Maksud dengar Quran apa dia? Maksud dengar Quran maknanya faham dia. Maksud dengar Quran dengan memahaminya, iaitu dengar untuk taat. Tak ada orang yang kata saya dengar tapi dia dengar tapi dia tak buat. Maknanya apa? Kalau kita kata kat anak pergi kedai, anak tu bawa duit je, dengar tak ni kan? Kamu tak dengar ke? Mak suruh buat apa? Pergi kedai kan? Maknanya apa? Tak dengar lah, seolah macam tu. Jadi, dan orang-orang yang ingkar, orang kafir ni, ini modus operandi utama mereka. Apa dia? Bukan ekonomi, bukan apa sangat sebenarnya. Ini adalah ilmu. Sumber ilmu dia dipatahkan dulu. Sumber ilmu Islam ialah Al-Quran, lalu dipatahkan. Dia apa? Jangan dengar dan buat gangguan supaya dapat mengalahkan umat Islam ni. Sebab apa? Inilah sumber utama kita, inilah sumber kekuatan utama umat Islam, Al-Quran. Maka perlulah kita belajar memahaminya sungguh-sungguh dan masukkanlah. Sebab tu dia ni nama dia kena tadabbur lah Quran ni. Kalau tidak belum capai maksud lagi peringatan Quran. Okey, jadi sekadar itu dulu untuk hari ini tentang makna istiqamah. Jadi kita kena cari jalan supaya apa? Dapat benar-benar memaknai Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Dengan usaha belajar dan mengajar dan mengajak manusia belajar, juga berdakwah, juga pergi turun ke tempat-tempat yang patut memberikan hak-hak mereka untuk mendengar Quran, insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.